Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lisa Surihani, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Cox's Bazar yang jadi tapak pelarian Rohingya melarikan diri dari Myanmar menyimpan pelbagai kisah sedih. Perjalanan mereka bukan mudah, bermacam-macam derita perlu ditanggung. Kisah ibu muda dan bayinya ini perlu dipertontonkan agar dunia tahu apa yang mereka perlu lalui. Tiada susu formula atau makanan bayi dan terpaksa jadikan daun teh sebagai santapan untuk anaknya. Ini cerita kegigihan ibu muda yang sanggup lakukan apa sahaja demi kelangsungan hidup anaknya. Berbaju hitam dengan selendang melilit kepalanya, Senwara menggagahkan dirinya untuk mengharungi keperitan cuaca panas terik dengan bayi yang dikendongnya. Dari susuk tubuhnya jelas, dia sendiri kekurangan zat sehingga tidak dapat menyusukan anaknya, Kurban Ali, yang berusia setahun. Kini, dia mengandung anak kedua dan kandungannya sudah masuk usia 4 bulan. Dan deritanya bertambah apabila dia sering menjadi mangsa dera suaminya. Kesengsaraan yang dilalui Senwara ini tidak menghalangnya untuk terus berangan masa depan yang cerah. Jika bukan miliknya, setidak-tidaknya untuk anak-anaknya. Kisah Senwara hanyalah satu daripada ribuan kisah duka dalam ratusan ribu pelarian Rohingya yang membanjiri kamp pelarian di Bangladesh itu. Pasti ada yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka. Sekurang-kurangnya, daun teh boleh digantikan dengan susu. Di negara kita ini tidak asing lagi dengan acara marathon dan larian ceria yang dianjurkan pelbagai pihak. Salah satunya adalah larian ceria iShade Walk and Run 2019 yang berlangsung di Putrajaya baru-baru ini. Apa yang membezakan larian ini daripada yang lain adalah peserta program ini juga terdiri daripada golongan istimewa OKU. Mari kita saksikan program ini. Program ini merupakan acara larian ceria pertama yang dianjurkan Yayasan Orang Buta Malaysia. Tujuannya adalah bagi mengumpul dana bagi menubuhkan Institut Teknologi Sokongan Kebangsaan atau NIAT. NIAT akan menjadi institusi latihan dan pembuatan alatan teknologi sokongan untuk memudahkan kehidupan seharian golongan OKU. Selain untuk menubuhkan NIAT, larian ini juga adalah untuk mempromosikan semangat kebersamaan golongan OKU dalam aktiviti sukan. Jadi ini di antara program-program untuk merancakkan lagi aktiviti kesukanan bagi OKU yang mana pada kali ini ramai penyertaan daripada OKU Pelihatan. Tidak kurang juga OKU yang menggunakan kerusi roda. Bagi OKU penglihatan, mereka dibantu pengiring. Jadi sebelum ini kita tidak pernah melihat kan bagaimana OKU Pelihatan menyertai acara larian. Jadi kali ini kita boleh lihatlah bagaimana sejumlah yang agak ramai OKU Pelihatan akan lari dalam acara yang fun run begini ya. YOBM berharap larian iShade ini boleh dianjurkan setiap tahun dan meminta orang Malaysia untuk membantu merealisasikan misi mereka. Kerana kesian tengok kucing terbiar meminta makanan daripada pelanggan di kedai, sampai ada yang disepak, membuatkan seorang pemuda ambil tanggungjawab untuk menjaga mereka. Dia sanggup berhabis untuk beli makanan dan merawat kucing terbiar di sekitar Bandar Kota Baru.
Usaha Muhammad Saifullah Omar tidak sia-sia kerana sekarang ramai yang tampil untuk membantunya. Muhammad Saifullah mula memberi makan kepada kucing terbiar sejak lebih setahun lalu. Setiap kali dia dan isterinya Siti Fatimah Muhammad Kamil keluar, pasti akan ada bekal makanan untuk kucing. Jadi pada masa tu juga tengok segelintir kumpulan kucing lah minta makanan kepada tetamu-tetamu hak makan kedai makan tu. Maknanya minta pun tengok buat macam tak endah. Tapi yang last sekali saya duka ceritanya dia menyepak kucing. Dia sepak kucing tu. Jadi daripada itulah saya dapat ilham untuk buat agihkan makanan kepada kucing-kucing gelandangan lah. Semua itu dilakukan dengan perbelanjaan sendiri sehinggalah isterinya memuat naik ke media sosial mengenai usahanya itu. Akhirnya, semakin ramai yang tampil membantu. Dan kini, kumpulan sukarelawan ini sanggup menghabiskan ribuan ringgit sebulan bagi memastikan seberapa banyak kucing terbiar dapat makan dan rawatan yang sepatutnya. Mereka juga sanggup berjaga malam untuk meronda ke pasar-pasar di Bandar Kota Baru. Dan hampir setiap malam, mereka menyediakan 50 kg makanan kucing untuk dijamu kepada haiwan manja itu. Kumpulan ini turut disertai seorang doktor haiwan yang akan merawat kucing-kucing yang sakit. Kerja amal yang bermula secara berseorangan ini kini bukan sahaja dapat penyertaan sukarelawan, bahkan turut mendapat sumbangan dan tajaan. Modal makanan pada mula-mula saya buat program ni dengan modal sendirilah. Jadi lepas pada tu saya upload dalam Facebook personal sendiri. Pihak-pihak NGO jadi buka mata lah dengan program saya buat ni. Dan kita dapat sponsor daripada pihak-pihak NGO, personal, rakan-rakan Facebook lah. Rawatan. Selain pada makanan kucing ni, kita ada buat rawatan iaitu doktor, kita panggil khas Munir, Dr. Munir, doktor kucing. Jadi dia bahagian-bahagian kucing lah, maknanya merawat kucing. Kini kumpulan pencinta haiwan ini mempunyai 30 sukarelawan yang bergerak aktif membantu kucing terbiar. Kita buat program lagu ni untuk nak suruh masyarakat ni nampak lah, maknanya kucing-kucing gelandangan ni perlu diberi kebajikan. Maknanya perlu kebajikan, jagaan, bagi makan yang cukup. Itulah sebenarnya. Sebab kebanyakan masyarakat kita ni kebanyakan jumpa kucing maknanya duduk kawasan-kawasan rumah tu ambil kucing teruk di pasar, Jadi dia tak ada tempat untuk cari makanan yang secukup. Bagi saya setakat saya buat ni dengan sukarelawan ni, alhamdulillah lah, memang cukup suka, gembira dengan dalam masa yang sama hati saya ni rasa tenang apabila kongsi rezeki dengan binatang ni. Usaha murni yang dimulakan oleh Muhammad Saifullah ini sudah berjaya menyelamatkan ratusan kucing terbiar di sekitar Kota Baru. Bila sebut juru kimpal, pasti ramai yang tidak sanggup untuk buat kerja ini. Percikan api dan bahang panas sudah cukup untuk membuatkan kita rasa takut. Selain itu, juru kimpal juga perlu ada kemahiran yang tinggi dan tidak semua orang mampu menguasainya dengan baik. Sebab itu, Institut Latihan Perindustrian MIRI dapat idea untuk cipta welder arm sebagai alat sokongan bagi menghasilkan kimpalan yang lebih berkualiti. Inovasi mereka mendapat pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa. ILP MIRI terbukti terus jadi pemangkin buat anak tempatan yang ceburi bidang perindustrian di Malaysia. Inovasi welder arm contoh terbaik institut ini cemerlang di mata dunia. Welder arm rangkul juara kategori inovasi dan ciptaan baru anugerah Crown Prince Cipta 2017 di Brunei dan anugerah emas pameran reka cipta antarabangsa Seoul SIIF 2018 di Korea. Seterusnya, welder arm terbang ke Rusia dan membawa pulang pingat gangsa dalam 22nd Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies Archimedes. Ini kami namakan sebagai welder arm ataupun lebih dikenali sebagai device for preventing of movement. Jadi dia punya tujuan dia adalah untuk membantu pelajar-pelajar baru dalam bidang especially dalam bidang kimpalan kan, untuk memastikan
hasil kualiti kimpalan yang dibuat adalah lebih baik dan boleh diterima. Walaupun ada cabaran tersendiri, inovasi seperti ini sebenarnya banyak membantu terutamanya untuk mereka yang baru berjinak dengan seni kimpalan. Khususnya untuk pelajar-pelajar di ILP Miri, dan sekarang ni alhamdulillah kita punya pencapaian di luar daripada ILP Miri hingga ke peringkat antarabangsa, mungkin dia boleh digunakan di peringkat dunia. Bagi pengarah ILP Miri, pihaknya punya perancangan untuk lahirkan lebih ramai pelajar dan kaki tangan yang kreatif dan inovatif dan boleh dikomersialkan. Selain daripada latihan kemahiran, kita menggalakkan pelajar dan staf untuk sentiasa kreatif dan inovatif untuk menghasilkan barang-barang produk yang boleh dikomersialkan atau sebagai barang-barang produk latihan yang boleh kita ketengahkan satu invention. Ketika ini, terdapat seramai 600 pelatih menuntut di ILP di Bandar Baru, Permajaya, Miri. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Lisa Surihani, jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam hormat.